أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسن Ustaz. Ustaz, very clear. Okay. Dengar Ustaz. Dia Melaka dengar tak? Orang Melaka. Dengar Dengar, suara tak? jelas. Okey. Orang Johor mana? Dengar. Dengar. Loud and clear, Ustaz. Okey. Orang Johor dengar. Maman clear. Orang US mana kat Siti? Oh, Kat Siti dah jawab tadi, loud and clear. Orang Dubai. Orang Kuwait. Datin. Macam Rukiah. Pegani Dubai. Dengar tak suara saya? Orang Kajang, orang Bangi. Orang Okey, Kelantan, Ustaz. Tanah Merah. Clear. Orang Mantap. Perak. Alhamdulillah. Mantap. Orang Tanah Merah mana? Alhamdulillah. Sungai Buloh clear, Johor, Teluk Intan okey, orang Perak okey clear. Bentong clear. Bukit Jalil okey. Okey, alhamdulillah. Clear. Dapat ketemu. Bangi okey, Okey, Pulang Balak alhamdulillah. okey. Kan Rijal kat Pulang Balak. Bentong clear, Sepang okey. Alhamdulillah. Okey. Allah Ta'ala yang kita untuk telinga kita dengar. Putera Masara, Kak Ina, Rawang okey. Alhamdulillah. Allah Ta'ala yang mengizinkan suara ni sampai. Allah Ta'ala yang mengizinkan saya boleh cakap. Allah Ta'ala yang mengizinkan kakak-kakak, abang-abang sini semua, adik-adik, anak-anak sini boleh dengar suara saya. Semua itu adalah dengan izin dia. Jangan kita lupa. Mendengar adalah satu hal. Memberitahu pada diri Allah izinkan adalah satu hal yang lebih penting. Melihat satu hal. Memberitahu pada diri Allah yang beri kita melihat. Itu satu hal lagi. Jadi apa pun, jangan lupa pada Allah. Itulah juga dinamakan zikir. Tak semestinya zikir kita ucap Alhamdulillah. Tapi bila apa saja peraturan dan peraturan hidup ni kita kaitkan dengan dia, dengan Allah, itu juga zikir. Zikir itu pada asalnya nama dia adalah, makna dia adalah zikir apa? Apa dari segi bahasa ni zikir? Ingat. Ingat. Tak sebut lidah, hati ingat pun tak apa. Dengan apa? Dengan menjalani kehidupan ni dan kita ingat Allah yang beri aku dengar ni. Tadi aku bangun, Allah yang bangunkan kau. Kau buka mata, Allah yang izinkan mata kau buka. Kau makan roti canai, kau makan pancake, kau bentuk makan pancake, Allah yang izinkan pancake itu makan. Pizza. Apa? Lemping. Lemping. Pancake. Allah Ta'ala yang izinkan. Makan dengan rasa sedap, makan dengan rasa selera, Allah Ta'ala yang izinkan. Ramai yang makan sekarang dah tak selera, makan dah tak sedap. Kita ada semangat nak belajar. Dalam kehidupan kita ada mood, kita ada semangat untuk meneruskan kehidupan. Ramai yang dah tak nak turun kehidupan dah. Ramai yang crush macam-macam keadaan. Kita bunuh diri sekarang ni takut nak tengok kan 2000 kes setahun. Jadi Allah Ta'ala masih lagi memberi semangat untuk kita baiki diri. Kita tak rasa putus asa. Syukurlah Allah, kau masih bagi aku semangat untuk aku dekatkan diri pada kau. Syukurlah pada Allah, kau letakkan aku dalam ilmu. Syukurlah pada Allah, kau beri aku sihat. Syukurlah pada Allah, kau beri aku rezeki untuk aku boleh langgan komputer ke, internet ke. Dan dengan ini menyebabkan aku boleh belajar untuk ilmu. Syukurlah pada Allah, kau mengizinkan semua kebaikan ini kepada aku hari ini. Dan diharapkan Allah kekalkan kebaikan kita pada masa akan datang. Okey, ini kena faham asas. Amin. Ini faham asas. Kena faham asas ni, kena faham dulu. Kalau tidak nanti kita gagal. Ustaz, salah seorang karya TKC Fasa 4 yang ada sudah meninggal dunia tadi akibat kena COVID. Siapa nama dia? Nursiah. Nursiah? Oi. Orang Itu Melaka. macam kawan saya tu. Dia duduk di Taman Kota Celapa. Dia orang Melaka kan? Safalah. Tak, orang. Dia orang Melaka kan?
Dia bukan dia orang Bukit Anggrek, mak dia. Bukit Anggrek, bukan Anggrek. Allah. Kawan saya, kawan saya. Ini Baru tak kawan sekolah. Bukan kawan Tak sekolah. sampai seminggu. Kawan- Tak sampai, Kawan kampung. Bukan tak sampai kawan seminggu. sekolah. Kawan apa? Kawan sama belajar menjadi. Kawan belajar menjahit. Ya, kawan belajar menjahit. Saya ada pergi rumah dia dulu, baru ni. Tak barulah, ada bertahun juga. Saya pergi rumah dia, saya hantar Suami dia air. pun kena, Ustaz. Suami dia pun kena. Suami dia pun kena kan? Allah. Suami dia dari HUKM, dia duduk di Sungai Buloh. Siapa dah 30? Suami dia? Suami dia di HUKM. Oh, Arwah dia ni dah 90. meninggal di Sungai Buloh, Hospital Sungai Oh, Buloh. baru lagi Oh, tak tahu. Baru. Tak sampai seminggu pun masuk ward. Oh, ya ke? Allah Akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya ada pergi rumah dia. Sebab kawan dia ni ada masalah. Kawan dia minta tolong berbuatkan air. Dan anak dia kahwin dulu kan, yang suami dia pakai baju hijau tu. Masa tu saya datang anak dia kahwin. Kita sama baca Al-Fatihah kepada Allah yang Maha Nurisah. Maksudnya dia umur dia dalam awal 50-an lah. Masa umur dia 54 54 kan. Dia dah awal 50-an. baru dengan saya. Kita baca Fatihah lah dulu. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma fir laha warhamha wa'afi wa'fu anha. Semoga Allah ampunkan dia. Dia rajin datang kelas saya. Okey, kita nak sambung pagi ni. Kita baca kitab Paku Iman. Akhir sekali tuan Iwo dah masuk. Ustaz. Dah Ustaz. Tengok slide ni. Ni dah sudah ke belum? Dari kitab Jauhar Al-Ma'hud Ustaz dah. Ni Daftar Murid dah sudah belum? Ni dah kan? Dah Ustaz. Ni dah kan belum? Rasa macam belum. Alhamdulillah ini Ustaz ni Ustaz. Dah tunjuk tapi tak baca lagi. Betul Ustaz. Okey. Sikit lagi. Kelebihan bismillah ni. Kita ambil berkat pada kitab-kitab guru-guru yang hebat-hebat ni. Kita ambil berkat, kita baca sikit lah. Ringkasan-ringkasan. Bukan saya tak tulis semua. Kalau saya tulis semua dia sangat panjang. Okey. Dari kepada kitab Jauharul Mahfuz. Nabi SAW bersabda, tiada seorang hamba yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim melainkan hancur syaitan seperti hancur timah atas api. Syaitan ni ada masuk melalui darah kita. Yang ini dah lah. Ni dah. Ni dah ni. Dari As'ab Ibnu Jabir. Ni belum cakap ni. Ini belum. Daripada Atta' Ibnu Jabir pun dah sebut. Dah. Tiada disebutkan namanya atau penyakit melainkan disembuhkan akan dia, dan tiada disebutkan akan dia atas sesuatu melainkan diberkatkan padanya. Yang bawah ni dah cerita dah. Lepas tu kebaikan yang bercambah. Contoh makan berkat memberi tenaga. Ni dah ke belum? Dah minum ruangan berubah. Dah. Yang tu dah ke belum? Dah. Okey, dah next slide. Usia berkat semua dah. Okey, dah. Kata Qais Ibnu Al-Hajjaj, syaitan berkata padaku, masuk akan kepada engkau padahal aku seperti unta. Dan sekarang seperti burung ciak kerana engkau menghancurkan aku dengan zikrullah. Ulama besar ni dia kata, syaitan masa mula nak ikut dia, badan dia besar macam unta. Tapi sebab Qais Ibnu Al-Hajjaj ni, mereka dia ni adalah ahli zikir. Ahli kuat zikir. Hebatnya mereka ni, hingga syaitan yang ikut dia ni, hancur. Jadi yang menghancurkan syaitan ni, supaya dia jangan goda kita, selain daripada kita mohon a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita juga diminta untuk banyak zikrullah. Kita juga diminta untuk banyak zikrullah. Okey. Tiada ditolak doa yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga, lepas tu kalau baca doa ni, elok baca a'udzubillah dulu, lepas tu baca bismillah. Dan menjadi Allah Ta'ala akan ayat ni, ayat apa? Bismillah ni menyembuh segala penyakit, menolong bagi tiap-tiap ubat, mengkayakan bagi tiap-tiap apa-apa, menutupi dosa neraka dan aman daripada telan bumi,
dan daripada diubah kepada rupa binatang dan daripada dituduh dituduh orang selama mengekalkan mereka itu akan bacakan dia. Jadi ini adalah kelebihan-kelebihan Fatihah, Bismillah. Tiada daripada hamba berkata Bismillahirrahmanirrahim melainkan Allah Ta'ala akan malaikat kiraman katibin bahawa tulis mereka itu akan 400 kebajikan. Ada 400 kebajikan. Barang siapa berkehendak bahawa dilepaskan daripada malaikat Zabaniyah yang 19, maka hendaklah ia baca Bismillahirrahmanirrahim, maka bahawasanya ia 19 huruf supaya menjadi Allah Ta'ala memelihara daripada mereka satu. Kalau kita huruf Bismillah ni, dia ada 19 huruf. Itu Ibnu Mas'ud kata ni, Rasulullah kata ni, kita baca kerap Bismillahirrahmanirrahim ni, moga-moga Allah lepaskan kita daripada 19 malaikat Zabaniyah. Dalam malaikat Zabaniyah di dalam neraka ada 19 je. Dikontrol satu neraka. Jadi bilangan 19 inilah yang ulama'-ulama' mengajar kita supaya apa? Kita baca Bismillah. Moga-moga terhindar kita. Tersebut pada khabar. Khabar ni dalam kitab-kitab menceritakan gitulah, bahawa seorang yang ingin memasuki rumahnya dan mengkasatkan dia pada maka syaitan yang mengikutinya tidak jalan bagiku masuk rumah ini. Apa dia baca bila dia masuk rumah, dia baca Bismillah, itu mengkasatkan, lindungkan dia daripada syaitan. Maka syaitan kata tidak ada bagiku rumah masuk pada rumah ini. Dia tak boleh masuk rumah. Syaitan tak boleh ikut dan masuk dalam rumah. Apabila orang ini Bismillah, pokoknya bisalam dan sebutlah Bismillahirrahmanirrahim, maka syaitan tak masuk rumah tu, tak ikut kita masuk rumah. Dan apabila dia duri pada makanan minuman dengan baca Bismillah, akan berkata syaitan, tiada jalan bagiku akan makanan ini. Dia tak boleh makan apa kita makan. Dan apabila dilapar Bismillah berbaring atas lambungnya akan kalimah Bismillah, maka berkata syaitan, tiada tempat baring bagiku di sini. Demikianlah bila meninggalkan akan perkataan Bismillah, maka akan masuk serta syaitan bersamanya, makan minum bersamanya, dan tak kala berjima ia, maka berserta syaitan akan dia. Maka jadilah kanak-kanak yang lain itu akan cedera berserta dengan lain-lain kemuratan. Itu pentingnya Bismillah ni. Orang yang nak bersubur dengan isteri dia kena baca Bismillah. Dia kena baca Bismillah supaya syaitan tak bersama-sama. Orang yang nak baring tempat tidur dia kena baca Bismillah supaya syaitan tak bersama-sama. Orang yang nak makan pada makanan dia kena baca Bismillah supaya syaitan tak bersama. Ini yang cerita-cerita dalam kitab lah. Okey. Moga-moga kita dapat manfaat sikit lah. Saya tak nak panjang ini. Okey. Lepas tu, tengok kitab ni. Baru masuk Alhamdulillahirabbil alamin. Baru masuk kitab. Segala puji bagi Allah, maksud dia. Wassalatu wassalam, selawat dan salam terhadap Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, dan segala sahabat-sahabat dia dan mereka yang terus ikut mengikutinya. Sahabat keseluruhan dia termasuklah orang-orang yang mengikuti dia. Wa ba'du. Okey, wa ba'du ni maksud apa? Dan selain daripada itu. Apa maksud daripada itu? Selain daripada pengarang kitab dikata, aku mulakan dengan Bismillah. Selain daripada pengarang kitab dikata, aku puji Allah, aku selawat dan salam pada Rasulullah Muhammad SAW dan juga untuk para sahabatnya keseluruhannya. Selain daripada itu, maka tu. Faham tak kitab ni dia buat kerana bahasa dia. Selain daripada Bismillah, selain daripada aku puji Allah, selain daripada aku selawat salam untuk Rasulullah dan para sahabat dia dan keseluruhan dia ajma'in, maka amma ba'du, selain daripada itu, maka aku nak sebut benda lain pula. Okey, faham
apa dia ba'du tu. Ba'du ni selain daripada apa yang disebut di atas. Dia nak mula cakap benda lain. Bukan selepasnya Summa ke? ba'du. Ya? Bukan selepasnya ke? Tak, selain daripada. Oh, selain daripada Selain daripada ni adalah benda lain pula. Ujian dah sebut, bismillah dah sebut, selawat dah sebut, salam dah sebut. Selain daripada tu, hanya kena sebut ni. Maka inilah risalah yang amat kecil. Okey. Tengok dulu perkataan tu. Alhamdulillah ni adalah segala puji bagi Allah. Saya dah cakap dulu dalam kelas malam, kat malam dalam kelas. Puji ni terbahagi kepada 4. Sebelum tu nak tengok KKR punya staff berapa orang masuk dah. BPF. Angkat tangan. Datuk Darul. Lagi. Diana. BPP. Lagi. Hafsah. Lagi. Alman. Lagi. Man. Rosman. 4-5. Lagi. Ini je. Tak apa. Okay. Puji ni, kita kata Alhamdulillah ni, kalau kita buka kitab-kitab, kalau kita mengaji kita pondok ni, Yus, ada apa? Haji kat tangan. Tertekan. Okey. Kita kalau kita mengaji kita pondok ni, kita tengok dia akan mula pastinya dengan Alhamdulillah. Dan bila kita mula buka kitab pondok ni, kita duduk depan guru akan pastinya dia akan cerita benda ni. Selalunya lah. Saya dulu masa mengaji Risalah Tauhid dulu tahun 90-an pun saya ingat lagi. Imam Rosli dia cakap Alhamdulillah ni dia cerita ni juga. Dulu dengan Imam Hussein pun dulu baca kitab fiqah pun, kitab pondok dulu. Kami Alam Syah pun dulu ni. Ini bukan cerita sekarang. Pun dia baca ni juga. Jadi kalau orang biasa mengaji, dia biasa jumpa perkataan ni. Puji terbahagi kepada 4 bahagian. Puji Qadim. Qadim ni Allah. Bagi Qadim. Allah puji diri dia. Qadim ni sifat Qadim, catat dia elok tau. Dengar. Catat dia elok Qadim ni yang ialah suatu benda, perkara. Qadim ni yang sifatnya tiada permulaan dan tiada akhir. Itulah Allah. Bila sesuatu itu tiada mula, tiada akhir, maknanya tiada mula, tiada binasa, nama dia Qadim. Dan bila dia Qadim, dia bersifat Qidam. Qidam ni mana apa? Sedia. Allahu Qidam baqa muqalafatu lil hawadisi. Qidam apa? Sedia. Mana Qidam? Sedia. Apa Qidam? Dia tak ada mula. Tu Qidam. Jadi yang ada sifat ni Allah je. Dia tak ada mula. Dan dia tak ada binasa. Tak ada akhir. Tak ada mula, tak ada akhir. Lawan kepada sifat Qadim adalah hadis. Hadis itu adalah makhluk. Kalau dalam ni kita kata ni manusia lah, dalam kes ni manusia. Manusia ni ada permulaan dan ada binasa dia. Cuma ada beberapa perkara yang Allah cipta dan Allah kekalkan. Jadi sifat hadis ni adalah baharu. Baharu ni maksudnya dia tak ada kemudian ada. Dia tak ada kemudian ada. Tu beza dia Qadim dengan hadis. Qadim ni sifat dia Qidam. Hadis ni sifat dia baru. Hadis ni maknanya baru.
dan dia berpegang kepada ada permulaan dan ada binasa, ada akhir. Boleh faham ke pening? Ulang sekali lagi Ustaz. Ulang. Terpusing-pusing Ustaz. Qadim ni sifat dia qidam. Qadim ni maknanya tak ada permulaan dan tak ada akhir. Allah aja yang sifat qadim ni. Bila dia qadim, sifat dia qidam. Ilmu dengan alim. Bila dia ada ilmu, orang panggil dia alim. Bila dia boleh drive, orang panggil dia driver. Tu macam makni manawiyah, nanti kita belajar ke 20 tu. Makni manawiyah. Bila Allah itu berilmu, dia adalah alim. Qadiran aliman. Kalamun qadiran muridan aliman. Bila Allah itu dia berkendak, iradah, dia sentiasa bersifat dengan muridan. Akan dia partner ni manawiyah. Kan sifat 20 ni kan dia bagi 1 wujud, lepas tu 5 apa panggil apa? 1 nafsiah, 5 salbiah, 7 mani, 7 lagi manawiyah. Ada belajar sifat 20 kan? Wujud ni sifat satu je, tunggal atas zat. Kalau dikatakan apa nafsiah, salbiah. Salbiah ni ada 5 sifat. Qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsi. Salbiah ni artinya apa? Sifat apa salbiah ni? Tahu tanya guys 20. Dua aku cik tahu. Saya tak tahu Ustaz. Ini Kalau tak tahu pecahan saya detail ni first time saya dengar. Bani belajar tau. Saya cakap bani ikut saya belajar tau. Saya akan terang apa saya dapat. Apa saya faham saya akan terang. Kalau tak faham sifat 20 bimbang tau. Kita tak dapat menghayati lagi la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammad Rasulullah ni dia ada 50 perkara. 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 1 sifat harus. 4 sifat wajib Nabi, 4 sifat mustahil Nabi, 1 sifat harus. Dia 20, 1, 4, 1, 50. 50 ini nama dia aqaidul iman, pengikat iman. Jadi kalau tak mahir pun pokoknya basic kena tahu. Nafsiah, salbiah. Nafsiah, salbiah. Kalau kita tak tahu, kita agak susah untuk memahami dan inilah perjalanan yang membawa manusia itu kenal pada Allah. Kalau dia tak faham ini agak susah dia. Sebab inilah yang ulama dah dapat ini formula ni, sebab 20 ni, dia akan kenal pada Allah. Kalau tak dapat berat. Maknanya tak pernah belajar. Salbiah ni, dia adalah salbiah ni perkataan salbun. Salam, salbun. Salbun ni maknanya apa? Maknanya nafi. Nafi maksud apa? Qidam menafikan Allah itu baru. Baqa menafikan Allah itu binasa. Mukhalafatuhu lil hawadis menafikan Allah itu bergantung dengan sesuatu. Allah itu sama dengan sesuatu. Qiyamuhu binafsi menafikan Allah itu bergantung dengan sesuatu. Ulang Ustaz. Itu saya tak boleh ulang. Saya tengok cerita dia, itu pening. Itu cerita belajar kat sifat 20. Tapi apa yang saya nak beritahu sekarang ni, kalau tak pernah dengar, tak nak belajar, ini masalah. Maksudnya kita tak kenal Allah lagi. Kita tak kenal Allah lagi. Kita tak kenal Allah ni siapa. Lepas tu tak boleh khusyuk. Sembah dalam keadaan tak kenal. Tu saya kata nanti belajar sifat 20. Hafal boleh hafal, memang nasyid pun hafal dulu. Qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu billah. Kalau kelar kampung Medan, kita belajar tauhid dengan fiqah. Fiqah dulu, sejam. Lepas tu tauhid sejam.
Masa nak belajar tauhid ni kita akan baca nasyid tu lah. Allahu judqidam baqamu khalafatu lil hawadisi qiyamu binawsihi wahda dia qudrah irada ilmun hayyun sama bashar kalamu qadiran muridan aliman hayyan sami'an Allahu basiran mutakalliman. Bila Allah itu alim, dia sentiasa dalam keadaan mutakalliman. Bila Allah itu berilmu, dia sentiasa dalam keadaan alim. Itu sifat ma'ani, sifat manawiyah. Nanti saya akan cerita nanti bila belajar sifat 20. Saya tak mau cerita sekarang. Nanti pening. Ini tak masuk, ini tak faham, ini tersumbat. Tapi saya cuma nak lontarkan satu benda. Kita kalau tak faham benda tu, kita dalam ulama kata, kita masih lagi belum kenal Tuhan. Jaga-jaga. Bahaya tak kenal Tuhan ni, ulama kata dulu guru kami kata apa? Engkau tak faham sifat 20, takut nanti dalam kubur engkau tak boleh jawab Tuhan ke Allah. Engkau tak boleh jawab Tuhan ke Allah. Sebab engkau kena kenal Allah ni. Dan ulama-ulama dulu, 300 hijrah dulu, Imam Abu Hasan Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, dia gunakan kaedah ni. Ahli Sunnah wal Jamaah ni nak belajar kenal Allah ni, kena kaedah ni. Kaedah sifat 20 ni. Mereka dah kaji dah semua Quran hadis, mereka keluar modul dia. Belajar, faham. Baru mantap kenal Allah ni siapa. Allah ni bagaimana. Bagaimana bila dibandingkan dengan makhluk ni untuk kita kenal dia. Bila nak kenal Allah ni berbandingan dia makhluk. Nak nazar ni, nak mematikan ni, kematian dia adalah makhluk. Saya dah ajar dulu beriman pada Allah dulu dekat malam-malam saya dah ajar dah. Ada 49 fakta. Cuba tengok nota dalam buku biru tu. 49 fakta mengenal Allah tu. Beriman pada Allah ni 49 fakta. Nak kena faham satu. Jadi bila kalau kita mengaji kitab ni, kitab-kitab mana-mana pun, bila dimulakan dengan Alhamdulillah, maka puji ini bagi pada 4. Puji qadim bagi qadim. Saya tadi terangkan apa makna qadim. Qadim ini dia tak ada permulaan. Bila satu itu tak ada permulaan, maka dia bersifat qidam. Qidam apa? Dia sedia. Kenapa? Dia tak ada mula. Sedia ni dalam tauhid, maknanya tak ada mula. Berbeza dengan sedia yang kita faham. Kalau kita kata, jomlah pergi. Cakap rumah kita, jom pergi. Ni abang dah sedia ni. Itu sedia lain. Makanan sudah tersedia. Itu sedia lain. Sedia tu masa sebelum tu tak ada, lepas tu ada. Sebelum tu mandi, tak siap lagi. Dah siap, dah sedia. Tu dah bersedia. Tapi sedia dalam tauhid ni, dia tak ada mula. Macam mana Allah tak ada mula? Macam mana? Dia tak ada macam. Jangan fikir. Tapi keadaan dia, banding dengan makhluk. Makhluk ada permulaan, dia tak ada permulaan. Makhluk diwujudkan, dia tidak diwujudkan. Kenapa? Dia bersifat qidam. Qadim ni, dia adalah qadim yang bersifat, orang qadim ni, kuasa Allah yang qadim ni, sifat dia adalah qidam. Hadis ni benda baru. Benda tak ada, diciptakan jadi ada. Jadi dia sifat dia baru. Kenapa? Dulu tak ada. Dimulai dengan tak ada. Selepas tu baru ada. Itu beza qadim dengan hadis. Dia berlawanan. Mukhalafatuhu lil hawadis. Mukhalafah. Mukhalafah ni daripada perkataan khilaf. Pernah dengar tak orang kata? Maafkanlah khilaf saya. Khilaf ni apa? Kesalahan Allah bagi yang Kesalahan. Maafkanlah kesilapan saya. Maknanya khilaf ni silap. Salah. Maknanya bersalahan. Tak boleh cakap. Allah ni mukhalafatu lil bersama lil hawadis. Bersalahan Allah ni berserta dengan yang baru. Hadis ni baru. Maknanya kalau baru itu makhluk lah baru ni. Baru itu dia ada bentuk macam ni. Allah tak ada bentuk. Baru ni dia ada tinggi rendah. Allah tak tinggi. Baru ni dia ada hitam putih. Makhluk ke batu ke, lepi ke, keras ke, lembut ke. Allah tak ada gitu. Ini yang kita kena perhalusi betul-betul. Tumpu perhatian. Allah itu qadim.
sifat dia kidam. Makhluk ni hadis. Hadis ni sifat dia baru. Hadis maksud apa? Ada permulaan. Okey, ni sama petugas, bunyi kerja. Okey. Kalau kita dapat faham betul-betul baru tauhid kita mantap. Sebab tu nak kena belajar tauhid ni kena belajar sungguh-sungguh. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Sifat 20 ni. Bagaimana dikait, nanti kita akan belajar kat sifat 20. Jangan risau. Jadi puji ni ada 4. Allah puji diri dia. Innallah, contoh, Innallah ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu pengampun, penyayang. Allah puji, dia kata diri penyayang. Itu dia puji qadim bagi qadim. Allah puji zat dia sendiri. Ini pembagian puji ni dalam tauhid. Nombor 2, Allah puji makhluk dia. Dia puji rasul-rasul dia dalam Quran, penyabar. Dia puji Rasulullah Muhammad ni ikutan yang terbaik. Akhlak dipuji. Itu puji qadim bagi hadis. Hadis ni baru bagi dia makhluk. Nombor 3, manusia makhluk ni puji Allah. Sebut Alhamdulillah, sebut Subhanallah, sebut Allahu Akbar. Tu puji dia. Kalau kita kenal dia, sebab tu boleh baca sifat 20 ni. Kita kenal dia, bila kita kata Allahu Akbar, baru rasa. Kalau tidak, dia hanya mainan bibir lah. Baru rasa. Kenapa kita rasa? Kita kenal dia. Kita kenal. Bila kenal tu, baru ada peranan hati je. Betul tak? Macam saya lah kata, ni yang meninggal tadi, saya pernah jumpa dia. Ada sedih rasa. Muda lagi, anak pun ramai. Ada rasa hati. Kenapa? Kenal. Suami dia dekat hospital lain, dia hospital lain dah meninggal lah. Hospital seminggu je. Kenal lah. Kenapa? Kenal. Dengan kenal tu baru ada rasa hati. Tengok kawan kita ni, kita kenal rapat. Itu hari pemandu daripada Wisma Genting. Saya dulu ngajar kuliah Zohor sebulan sekali kat sana. Ini sejak COVID ni saya datang lah. Dia orang pun tak ada buat kelas lagi. Ada satu driver ni nama dia Ijat. Rohaizat nama dia. Kami panggil dia Ijat lah. Saya tak tahu, rupanya tiba dia kritikal. Jadi ada satu lagi driver ni nama Nasir. Dia masuk dalam Facebook lah. Dia kata, minta, lepas tu dia WhatsApp saya. Ustaz tolong doakan Ijat. Ijat ni sekarang kritikal ni. Tengah bertarung ni dekat Sungai Buloh. Dia kata COVID ke? Ustaz COVID. Saya tak tahu Ijat mana satu. Saya tengok dalam Facebook, di situ lah Ijat ni Facebook dia. Nampaklah Facebook, saya kata ni, dia rambut dia panjang, diikat. Saya tahulah dia ni, badan besar-besar sikit. Dia memang rajin datang kelas. Yang datang kelas kebanyakan dekat Wisma Genting, driver-driver lah. Kebanyakan yang datang ni 45 orang driver. Memang yang dengar pun 45 orang je lah. Kelas keluar. Kadang-kadang yang dengar seorang je. Yang nama Nasir je lah. Dia rakam audio kuliah. Saya dengan dia je 2 orang di bilik tu. Lepas tu nak pukul 2 kan datanglah 3 orang semayang. Dia punya surau dekat basement. Basement seat. P-seat kat bawah tanah. Surau dia ni kalau saya kat tangan, saya boleh pegang siri dia. Punya kecil. Dulu surau mereka tingkat 9 dekat bangunan. Surau Genting tu. Dekat 9. Besar surau dia kata. Tapi bila waktu semayang, bos dia yang Cina ni tengok tak ada orang pun. Waktu semayang, tengok tak ada orang pun. Oh, dia kata kalau tak ada orang, buat apa you ambil surau besar-besar? Baik you suruh bawah, ada bilik kecil you buat surau. Ni. Ni akibatnya apa ni? Bila tak semayang, orang tak pergi surau. Dia datang pukul 3, dia lalu 39 tengok. 3 orang semayang. Staff ada 68 orang Muslim. Tak tahu lah semayang kat mana, saya tahu lah. Akhirnya bila bos tengok 3 orang aja, 5 orang aja, 4 orang aja, why you need all these big spaces gitu. Jadi bunyi surau pun tak jawab dah. Dia kata dia cuma 4 orang je semayang je tau. Dalam pindah dekat basement 6.
Surau dia kecil, boleh capai dengan tangan. Belah sini boleh masuk 6 orang. Lepas tu ada satu pintu, belah sana boleh masuk lagi 6 orang. 12 orang habis semayang. Lelaki. Perempuan dekat tempat lain. Maksudnya kalau perempuan tak ada dengan kelas lah. Ada dia punya mic bersambung tapi tak ada orang main kat bawah tu. Tempat dia pun bawah sangat, sorok sangat. Dia orang pun takut kadang. Kenapa Bila bos bagi, dia kata, dia cakap dengan saya tu, fungsi dia. Bos bagi bilik besar. 1.5 floor tu bos bagi, besar betul. Tak ada orang, adalah bos pindah kat bawah. Bila harga sawit jatuh, ramailah staff dia orang kena buang. Diorang ni ada genting plantation. Jadi yang banyak kawan kita ni genting plantation lah. Lagi tak ada orang. Tu yang saya datang Johor tu 2 orang belajar tu. Salah seorang tu yang ni lah, yang kena COVID tu. Alhamdulillah. Yang Nasir ni pula dia bagus lah. Kat Facebook dia tag ustaz-ustaz yang mengajar kat sana, minta doa ke Ijat. Semua kata insyaAllah kami akan doakan. Saya sangat bersyukur lah. 2 hari lepas tu saya dengar dia dah masuk buat biasa. Alhamdulillah. Allah izinkan. Allah izinkan. Saya kata apa ni? Pujilah Allah. Puji Allah. Kita doa, Allah makbulkan. Orang tenat, Allah bagi sihat. Kita dah tahulah. Mungkin bukan doa kita. Sebab kita bukan orang-orang soleh. Adalah siapa punya doa ni, orang soleh. Yang nampaknya tak ada macam orang biasa. Tapi doa dia sangat makbul. Sebab tu kalau ada orang sakit, minta kawan-kawan doakan. Kita dah tahu kawan kita ni, nampak dia orang biasa. Tapi mungkin dia malam-malam dia menangis atas dosa dia. Kita nampak dia orang biasa. Malam-malam dia sungkur, sujud pada Allah. Menyatakan syukur dia. Nampak dia macam orang biasa je. Kita tak tahu. Mungkin hati dia ni, Allah je hati dia. Dia cuma tak cakap je. Makan dia ingat Allah. Dia baca kitab, dia tengok mata dia nampak. Allah yang bagi aku nampak. Dia 24/7 dalam hati dia, Allah. Ni, orang ni. Orang macam ni kau dapat cari. Suruh doa. Orang macam ni. Mulia hati dia. Dia tak ingat siapa dah. Cuma pada zahir kita tak nampak lah. Dia melihat Allah. Dia melihat Allah. Sakit dia melihat Allah. Sembuh dia melihat Allah. Jumpa orang ni dia melihat Allah. Alangkah indahnya kalau kita dapat faham macam ni. Dan kita boleh rasakan bagaimana Allah itu sentiasa berada di dalam kehidupan kita dan dia memerhatikan kita. Dia adalah bukan saja macam CCTV, dia adalah boleh rekod. Dia ada malaikat pengerekod, pencatat. Jadi bila Allah puji diri dia, Allah puji makhluk dia puji Allah, makhluk Allah puji Allah, dan makhluk puji sama makhluk. Maknanya manusia kata engkau ni baik lah, dia puji sama makhluk. Engkau ni cantik lah, dia puji sama makhluk. Engkau ni rajin lah, dia puji sama makhluk. Empat puji ni, puji qadim bagi qadim, puji qadim bagi hadis, puji hadis bagi qadim, puji hadis bagi hadis. Semua ni adalah sebenarnya selayaknya dipulangkan kepada Allah. Okey. Boleh faham tak ni? Alhamdulillah. Jadi kalau orang puji kita, kita kata Alhamdulillah. Kenapa? Segala puji ini layak bagi Allah, bukan bagi aku. Biasalah orang puji-puji kita ni macam-macam kan. Sama ada puji tu ada makna ke, tak ada makna ke, tak kisah. Kita kata Alhamdulillah. Orang kata awak ni rajin lah, Alhamdulillah. Awak ni baik lah, Alhamdulillah. Awak ni nampak sihat lah, Alhamdulillah. Awak ni cantik lah, Alhamdulillah. Awak masak sedap lah, Alhamdulillah. Kenapa? Kita faham. Puji ini selayaknya, sebenarnya Allah je boleh terima. Apa jenis puji yang empat-empat ni, kembalikan kepada Allah. Alhamdulillah. Tertutuplah pintu bongkak, tertutuplah pintu sombong, tertutuplah pintu bangga diri yang merosakkan amal ibadah. Alhamdulillah. Kalau orang tanya apa khabar, jangan jawab khabar baik. Yang paling elok jawab apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Puji Allah bila kita sihat. Kenapa? Dia yang bagi kita sihat. Kita ikhtiarlah makan ini, makan itu, itu usaha kita. Tapi bukan benda tu yang bagi sihat. Kita ikhtiar, kita lahirkan sebab. Allah yang luluskan. Allah yang luluskan. Macam kita memohon ke si borang. Bukan borang ni yang luluskan. Ada satu benda yang orang yang luluskan. Kalau kat dunia dah. Kita bagi lampiran-lampiran lah. Menyokong pemuda kita. Bukan lampiran tu yang luluskan. Orang yang melulus tu yang luluskan. Jadi kalau lulus, kalau terima kasih di dunia ni, bukan berterima kasih dengan borang ni. Berterima kasih yang tukang lulus ni. Jadi kenapa isi borang? Kenalah isi borang syarat dia nak lulus. Nak dipertimbangkan. Kenalah makan syaratnya nak bagi kenyang. Kenalah berubat syarat dia moga-moga Allah boleh sembuh. Kenalah belajar syarat dia untuk Allah bagi pandai. Allah bagi ilmu. Kenalah beramal syarat dia Allah nak bagi iman. Kenalah berkorban syarat dia Allah bagi jannah. Kena baca Quran syaratnya Allah bagi pahala. Kan begitu kan peraturan dia. Apa yang kita susah nak faham. Tak payah nak faham. Bukan tak faham Ustaz, tak sedar. Relationship dia tu. Yes. Relationship tu tak faham. Kalau kita boleh relate dengan perlakuan, itu dalam kitab namanya nazar. Nun, za, ra. Nazar ni maknanya memerhatikan. Hendaklah kau nazarkan penglihatanmu ke langit dan kau akan kenal Allah. Kau nazarkan penglihatanmu kelilingmu di bumi, engkau akan kenal Allah. Kenal apa? Bila kita do a comparison between makhluk dengan Allah. Makhluk ni dia memohon, Allah ni dia melulus. Makhluk ni dia pohon rezeki, Allah ni dia beri rezeki. Makhluk ni dia pohon taubat, Allah ni dia menerima taubat. Makhluk ni dia menghantar hajat, Allah ini dia memakbulkan hajat. Dia memakbulkan doa. Ya mukallibal qulub. Apa? Doa tu bukan yang disebut. Rabbana wa taqabbal doa. Wahai Tuhan, wa taqabbal doa. Yang suka memakbulkan permintaan hamba dia. Tu surah Ibrahim tu. Jadi comparison ni lah. Kita ni lihat ada permulaan. Dulu adik kita tak ada. Kadang-kadang kita dapat rasai adik kita dulu kita ingat dalam perut mak kita. Lepas tu adik kita lahir. Adik kita asal tak ada. Maknanya adik kita ni hadis. Kita pun dulu asal tak ada. Tahun 50-an kita tak ada. Tahun 60-an baru lahir. Maknanya kita ni baru. Ada permulaan. Bila kita lihat kita ni baru, maka Allah dia bukan baru. Dia bukan bersifat baru. Dia bukan bersifat baru. Bila tak bersifat baru, sifat dia adalah sedia. Dan dia dipanggil qadim. Dan dia bersifat kidam. Okey. Pening ke? Tak tahu nak cakap ke? Nak tanya. Tak faham ke? Tanya. Baru lah, baru. Ustaz, ada orang nak tanya Ustaz. Ada kita tunggu giliran, ada seorang nak tanya dulu. Macam mana nak tanya? Ya, saya nak tanya Ustaz. Dulu memang hilang lah suara. Macam mana suara makcik hilang-hilang? Dalam 12 tahun lah dekat Selayang dulu. Tapi dah hilang-hilang. Dah hilang-hilang lah tu Ustaz. Oh, dah hilang. Kan. Ni balik semula nak belajar. Lagi kalau sekiranya Ustaz ulang-ulang balik boleh daripada awal. Pada awal betul. Boleh. Sampai kadim. Kadim tu sedia dan hadis. Lepas tu saya tak dapat tulis lagi lah yang lain-lain tu. Tak apa. Yang lain nanti kita belajar kat 5.20 kak. Kita belajar malam-malam nanti. Dekat sini pun akan belajar juga. Kat sini pun ada belajar juga. Tapi belum sampai. Tapi sebab ada perkara Alhamdulillah ni, saya masuk sikit lah. Dengan sebab nak kita kena kaitkan qadim dengan hadis ni. Okey. Doktor tanya? Saya nak tanya. Orang Melayu ni banyak dengan adatnya Ustaz. Jadi bila orang puji,
Dia belum kata Alhamdulillah, takut orang kata dia macam bangga. Jadi bila orang tanya cantik baju kau, tak adalah aku beli 2 tahun dah. Jadi dia selalu beralas dulu. Ustaz. Mana? Itu adat sebenarnya. Tak, Tapi tak apa. Dia beralas tu, dia nak menjaga hati dia. Dan dia dah bertukar fakta. Dia kata baju kau ni baju baru. Tak adalah. Aku dah lama tak pakai. Tu tak apa. Cantik ya. Dia kata cantik ya. Alhamdulillah. Kadang-kadang bila orang puji walaupun baru, dia akan orang Melayu ni adatnya akan kata apa? Tak adalah, tak cantik mana pun contohnya. Masih nak merendah diri lah. Jadi yang mana memang merendah diri. Mula-mula kata Alhamdulillah dulu. Ya, okay. Memang sikap rendah diri tu disuruh. Kan? Kalau kita ni muka kita cantik pun sebenarnya aku ni muka tu biasa je. Tapi mesti merendah tu datang dari keikhlasan hati kita lah. Orang pandang kita cantik tu kurang dia lah mata orang kan. Ada orang pandang A cantik, ada orang pandang B cantik. Kalau semua orang ada mata yang sama, menilai yang sama, maknanya akan ada satu warna je orang pilih kat dunia ni. Ada orang suka warna kuning. Kan ada orang tanya kan, warna kegemaran awak apa? Betul tak? Sebab manusia ni dia melihat dengan kaedah yang tak sama. Dan dia menilai kaedah yang tak sama. Sama lah macam kita belajar ni lah. Ada orang kata belajar dengan saya faham. Tahu tak ada orang kata belajar dengan Ustaz pening? Ada juga. Ada juga makcik kata Ustaz saya tak boleh belajar dengan Ustaz lah, saya pening. Pun tak apa juga. Ada kata Ustaz lengur tengah saya Ustaz. Saya nak menulis dia lengur. Ada juga yang kata gitu. Ada yang kata saya tak boleh faham Ustaz. Bukan makcik, orang muda pun kata, dia kata hari itu saya tak boleh faham. Dia kata susah sangat nak faham. Itu saya tak boleh buat apa. Apa yang kita kata, penilaian manusia ni dia melihat tak sama. Tapi macam mana cara dia lihat, regardless tau. Dia lihat macam mana pun tak kisah. Dia faham macam mana pun tak kisah. Tapi bila apa saja orang pandang pada dia dan memberi satu kepujian pada dia, dia kena tahu yang layak dia bukan dia. Dia memuji. Kalau baju dia cantik, Allah yang buat baju tu, bukan dia buat tu lah. Dia hanya menggunakan apa yang ada. Sebab apa? Tidak ada apa-apa adalah milik dia. Tidak ada apa-apa milik dia. Surah Bani kata mana milik kita, tidak ada milik kita. Semuanya ada, Allah yang punya. Kita hanya mengusahakan saja. Mana ada kita buat batu, buat pasir. Mana ada? Orang buat rumah, buat simen. Mana ada orang buat? Batu pasir mana ada? Batu pasir Allah punya. Jadi kita bermandang dari segi itu, yang kita kata taklah bajunya dah lama dah. Hati jangan rasa apa-apa. Tapi nak explain dah fakta. Ini bukan baju baru, baju lama. Itu tak apalah. Tapi cantik yang kau pakai, Alhamdulillah. Kenapa? Cantik itu adalah pujian. Sebab saya tengok sekarang ada budaya macam ikut barat. Bila orang puji tu, thank you. Itu dia dulukan. Tengoklah ikut-ikut. Bukan, jangan cakap oh thank you. Cakap Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustaz. Thank you is another thing. Adab dengan makhluk. Tapi mula-mula dengan Allah dulu, puji dia dulu. Terima kasih. Terima kasih. Itu adab tu, terima kasih tu adab. Terima kasih tu hasil daripada apa? Daripada ilmu yang kita buat, amal yang kita buat, dia melahirkan akhlak. Itu nama adab. Terima kasih. Dan adab terbesar itu ialah puji Allah. Alhamdulillah. Terima kasih. Nampak tak dia punya etika dia dengan patutnya dibuat dengan Allah, hablum minallah, dan patutnya dibuat dengan manusia, hablum minannas. Ya, faham. Baik, terima kasih. Okay. Ustaz, nak tanya. Kalau kalau orang bukan Islam yang puji kita, macam mana kita nak jawab? Alhamdulillah. Terima kasih. Sebut juga Alhamdulillah. Kak Siti, Ustaz tanya. Ustaz. Yang kita jawab tu haza min fadlillah tu macam mana Ustaz? Ustaz itu boleh juga jawab. Ini adalah pemberian daripada Tuhanku. Boleh juga jawab itu. Itu perkataan Nabi Allah Sulaiman. Okey Kak Siti, kenapa Kak Siti angkat tangan? Orang jauh kat tengah lengur ni. Kak Siti tanya. Terima kasih Ustaz. Tadi soalan tadi jugalah non-Muslim selalu tanya sini Kak Siti kan, how are you looking good kan? So normally kita kan selalu cakap thank you. So kadang-kadang Kak Siti terkeluar cakap Alhamdulillah. So dia kata apa? dalam don't just diam aja lah kan. So sometimes Kak Siti cakap thank you tapi dalam hati kata Alhamdulillah. So mana yang lebih eloknya? Because sometimes
certain environment, dia orang ni memang tak mengenali cara kita orang Islam kan. So takut nanti dia ingat apa yang kita perkatakan. So apa pendapat Kali Ustaz? kita bagi dua language. Satu kata Alhamdulillah. Biar dia tahu kita ni Muslim ni ada benda yang kita sebut dengan harapan dia akan tanya. What you said just now? I said Alhamdulillah. What does it mean? Apa makna Alhamdulillah? Kita harap satu hari dia kata kita. Satu hari dia kata kita. Apa makna tadi kau cakap Alhamdulillah? Apa tu? Kau cakap apa? Kita cakap. Kita sedang memuji Tuhan kita. Tuhan kami ialah Allah. Dan Tuhan kau juga Allah. Oi, kalau Kak Siti boleh cakap begitu ini macam. All praises to Allah lah. All praises to Allah. Explain dalam bahasa Inggeris. InsyaAllah. Tapi mula dengan bahasa Arab tu lah. Alhamdulillah. Dia kalimah-kalimah Allah ni, dia bukan saja bacaan biasa, tapi dia akan menyentuh hati manusia. Dan kadang-kadang hidayah masuk dari perkataan tu. Hidayah masuk melalui perkataan tu. Seperti Sayyidina Umar kan, dia nak pergi, dia nak pedang dengan adik dia. Adik dia yang dipedang kan. Dia marah orang masuk Islam dekat Mekah. Dia keluar pedang. Siapa ikut Muhammad aku akan bunuh. Ada seorang kawan dia kata, Sayyidina Umar ni, masa tu dia belum Islam lah. Dia kata, wahai Umar, kau ni marah orang masuk Islam, kau ni marah orang ikut Nabi Muhammad. Kau tahu tak adik kau ikut Nabi Muhammad? Oh, dia punya geram. Dia tak tahu. Dia pergi rumah adik dia, dia ketuk rumah, bergegar rumah. Masa tu, adik ipar dia lelaki ni, adik dia perempuan, adik ipar dia lelaki ni tengah baca Quran. Toha ma anzalna alaikal Quran dan baca 5 ayat, tengah baca 5 ayat daripada ayat Quran ni. Tiba dia diam. Allah takdirkan ayat tu masuk hati dia. Dia ketuk pintu, dia masuk, dia kata, apa yang kau baca tadi? Ada pula kitabnya kata, dia masuk, dia hentaknya pedang ni, pedang kat muka adik dia, berdarah. Lepas tu dia baru tanya, apa yang kau baca tadi? Sebab hati dia tersentuh. Tapi sebab ego dia ni, dia jadi marah lagi. Dia kata, aku baca ni Quran, ayat Quran. Adik ipar dia berani cakap dengan adik dia, aku baca Quran. Lama dia terdiam. Bila adik dia baca lagi surah Toha 5 ayat ni, adik dia terdiam. Adik ipar dia baca, dia terdiam. Dia kata, kau bawa aku jumpa Nabi Muhammad. Dia kata, tak, aku tak nak bawa. Engkau akan apa-apakan dia. Tak, aku sanggup tulis perjanjian untuk tidak mengapa-ngapakan dia. Sayyidina Umar ni antara sahabat Nabi yang boleh baca, boleh tulis. Maka adik ni buat satu perjanjian, dia suruh Umar sign. Jangan apa-apakan Rasulullah. Dia sign. Tu yang dijumpa Nabi tu. Dia baca apa? 5 ayat surah Toha. Masa dia datang dekat tempat pilihan Nabi ni, dekat rumah sahabat, dia ketuk pintu, dia panggil, berterabur orang lari, orang takut dengan dia. Dan Hamzah kata, wahai Rasulullah, biar aku buka pintu. Apa berlaku pun aku akan hadapi. Rasulullah kata, tidak, aku akan buka pintu. Kalau dia masuk dengan baik, kita terima dengan baik. Kalau tidak, aku akan hadapi. Berani Rasulullah dia. Dia masuk, dia diam. Dia masuk, dia pegang pedang, dia lepas pedang dia. Rasulullah tengok dia lepaskan pedang, Rasulullah pegang seluar dia ni, tarik sampai dia melutut bawah. Dan Rasulullah kata, wahai Umar, belum sampaikan ketentuan Allah pada engkau. Takut dia dengan Rasulullah ni. Padahal hari-hari asal pedang ni, taruh racun. Dia kata, wahai pedang, kau akan makan tengkuk Muhammad. Dia asal pedang kat Mekah. Kena dia ayat Quran tu, terduduk dia, jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, silakan aku. Kak Siti ni kena cakap Alhamdulillah. Nanti dah lama nanti, kalau orang yang selalu jumpa kita kan, kita kata Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Lama dia kata, apa dia cakap dia mesti ada rasa eager nak tahu, betul tak? Manusia memang gitu, dia nampak benda yang sama, dia akan tanya. Dulu ada kawan saya, dia suka letak paper clip kat sini tau. Paper clip, dia letak kat poket. Saya dah perhati tau. Hari-hari ada paper clip kat poket.
Saya tanya dia, lama dia tak cakap tau, tapi saya nampak paperclip dia kat poket, kat pejabat ni. Saya tanya dia, kau ni kenapa aku nampak baju kau ada paperclip pasal tu? Oh abang perasan ni? Aku perasan ni budak lelaki. Dia kata bila paperclip tak ada kat saya, maknanya saya tak ada wuduk. Jadi kalau saya nak semayang asar, bila saya kalau batal wuduk, saya akan ambil keluar. Saya ambil wuduk, saya letak paperclip ni. Jadi bila saya nak semayang asar, ketika paperclip ni ada, dia menambah yakin pada saya ada wuduk. Macam itu rupanya baru kita faham. Jadi Kak Siti cakap Alhamdulillah. Nanti satu hari nanti, orang-orang bukan Islam dia tanya, what you said just now. Dia kata saya selalu buat perhatikan. From my observation, you selalu cakap this word. Just now. What is it? Alhamdulillah. What is Alhamdulillah actually? Mana tahu nanti moga-moga Kak Siti jadi Ustazah Siti Zuraidah Zainal from Malaysia. Amin ya Rabbal Buat kelas Alamin. online. Allahumma rzuqna. Mana Kak Siti Zuraidah? Amin. Kak Siti pergi sembahyang Amin, maghrib. Terima kasih. Oh, ada. Nak Siti kan maghrib. nak keluar jap Ustaz, nak keluar jap maghrib. Okey. Mana tahu betul tak? Okey. Jadi puji-pujian ini beginilah dipahamnya. Haji Yus tanya, Haji Yus. Ustaz nak bertanya berkaitan dengan yang doktor yang cakap tadi berkaitan persepsi manusia lah di segi macam kita sedekah kan. Macam budaya Melayu kita dah terbiasa dah ni, kadang-kadang bila kita nak bagi sedekah, kita sedekah juga Allah berhati kita. Jadi bila kita bagi orang tu malu. Bila orang tu malu, yang boleh kita cakap pertama, siapa ambil kita ikhlas ni. Contoh. Ya, kita kata kita memang kita ikhlas pun sebab yang gerak hati tu kadang-kadang contoh tiba-tiba Allah suruh kita bagi duit ke dia ke apa benda ke kan. Dan kemudian bila dia ambil tu dia kata bang terima kasih bang, kita jawab ke dia jangan terima kasih saya, terima kasih kepada Allah sebab Allah gerak hati saya. Macam mana tu Ustaz? Minta komen. Tak apa, betul tu. Hakikatnya betul. Ini kalau kita nak cakap itu tak apa, ini rezeki Allah. Kita kongsi je. Betul, hakikatnya betul. Tapi selalunya orang dia tak kira lah kalau dia nak ambil, dia ambil je lah sebagai pemberian kan. Cuma kalau kita nak beri dia lanjut, kalau dia berterima kasih kat kita lah. Terima kasih lah Haji Yus pegang tangan kita, kalau Haji Yus tak ada mati saya tak makan. Ni kita kena betulkan. Tekan cakap, hidup mati ni bukan tangan kita. Tapi tangan Allah. Kalau Haji Yus tak bagi saya beras ni saya mati tau, saya dah lama tak kerja ni. Tak, ini Allah yang beri sebenarnya. Allah yang beri. Cuma Allah dengan rahmat dia nak bagi saya pahala, dia beri melalui saya. Tu je. Ustaz, Kita tekankan tu. Kalau dia nampak ekstrim dalam mengagung kita, Haji Yus kau lah penyelamat keluarga aku. Ni kita kena terangkan betul. Bahaya, akidah dah jadi bahaya. Okey, doktor. Minta maaf nak mencelah sikit Ustaz. Yang kami di weekend pernah lah ada pensyarah profesor dari Australia datang. Jadi bila kita gunakan Alhamdulillah insyaAllah tu, dia tanya, macam Ustaz kata lah, dia akan tanya sebab dia nak tahu, what did you say just now? Jadi bila kita explain kat dia kata sebenarnya dalam budaya dan agama di Kristian pun ada macam God willing tu insyaAllah kan. Tapi dia kata, orang Islam masih amalkan benda-benda macam ni, dia kata. Kristian dah lupa, dia kata. Jadi itu pun mungkin menarik perhatian dia lah pada agama Islam kan Ustaz. Bagus lah, satu maklumat yang bagus juga. Cuma agama yang sebenarnya adalah Islam. Kristian ini adalah agama yang dirobak daripada Nabi Isa. Nabi Isa ni agama di Islam tau, bukan Kristian. Tapi dirobak daripada diubah-ubah dan mereka namakan Kristian lah sebenarnya. Jadi ada juga ajaran-ajaran yang kata God willing tu, mereka pun berpegang. Tapi mereka berpegang hanya padi-padi yang cakap je lah. Tapi padi tu pun tak faham juga mana dia. Tapi asasnya adalah keizinan Allah. Jadi kalau kita boleh explain, kenapa dikatakan apa pun atas keizinan Allah, itu nama takdir. Jadi kalau kita boleh explain dengan baik, mereka-mereka yang berpelajaran ni lah, terutama profesor orang-orang barat, saya kata orang barat ni, mereka lebih terbuka untuk mendengar. Lepas tu mereka boleh berjaya dalam akademik. Orang yang banyak berjaya akademik ni, dia ada satu sifat, dia a very good listener. Dia boleh hadam benda dengan cepat. Dia ada satu akal yang baik lah maknanya. Jadi kita harap dengan hidayah yang Allah berikan ni, kita explain sikit dia cukup. Tapi kalau Allah nak beri dia hidayah, dia akan berfikir apa yang kita cakap ni. Mudah-mudahan itulah. Itu hasrat kita, betul tak?
Hati dia kita tidak tahu. Tapi kita mesti ada watak da'i, watak nak pada kebaikan dan nak orang yang tak dapat Islam nak Islam. Watak ni kita mesti ada lah. Kalau kita tak ada watak ni, kita ni anggap ni kerja ustaz, bukan. Kadang-kadang hidayah tu tak turun dekat ustaz, hidayah yang turun dekat kita, melalui kita. Dia turun melalui kita. Kita kena ambil peluang ni lah. Okey. Baik, faham Ustaz. Okay. Terima kasih. Wassalatu wassalam. Nanti sambung. Ustaz, nak tanya Ustaz. Tempat kerja saya tu dia ada Chinese kan. Bila dia cakap apa-apa saya cakap alhamdulillah, syukur. Dia sekarang ni dia selalu ikut. Boleh ke macam tu Ustaz? Dia selalu cakap apa dia cakap alhamdulillah, amin, dia selalu cakap. Tak apa. Moga-moga walaupun tak faham. Moga Allah beri hidayah tau. Orang macam ni lebih mudah dapat. Kenapa? Dia dah praktik something. Cuma dia tak faham lah. Tahu tak? Salah satu orang yang selamat bila tentera Fir'aun ni dia kejar Nabi Allah Musa. Dia kejar Nabi Allah Musa ketuk tongkat. Jadi laut tu terbelah kepada berapa? 2. Laut tu terbelah jadi highway. Berapa laluan? 7 lah Ustaz. Tak ingat. 1 Ustaz. Berapa? Saya pun lupa. 2. Pergi balik. 2. Kan? 12 kot. 12 Ustaz, 12. Saya ingat 12 lah. Saya pun dah lupa lah. Saya tak pernah ngajar sirah. 12 laluan. Jadi bila tentera nak masuk je, laluan tutup. Highway paling besar pun 6 laluan ni tau. Dunia ni. Kalau highway kita ni 3 laluan je. 12 tau laluan. Jadi bila tentera nak masuk, dia ni tutup. Tapi ada seorang ni dia selamat. Siapa dia selamat Dia ni adalah pelawak kepada Fir'aun. Dia ni menghiburkan kabinet Fir'aun ni dengan buat lawak. Buat komedian, standing comedian. Dia berkomedi sampai berdiri lah. Standing comedian lah. Jadi TV kan ada. Panggil apa? Standing comedian. Court jester. Dia berdiri, kita nanti orang ketawa. Last kali dia punya lawak, dia meniru watak Nabi Musa. Dia pakai janggut palsu, dia pakai macam Nabi Musa, pegang tongkat dan dia berjalan dan dia bercerita tentang Nabi Musa, kampung dia kat sini. Jadi bila dia tiru watak tu dengan baik, orang ketawa lah. Orang kenal Nabi Musa ni watak dia macam mana? Pegang tongkat, berjalan, badannya besar. Jadi ulama kata, kenapa dia selamat? Sebab akhir lawak dia tiru watak Nabi Musa. Sedangkan dia belum Islam. Ni saya kata tadi ni, yang bukan Islam kata Alhamdulillah ni. Moga-moga satu hari nanti dia akan faham. Moga-moga. Okey. Kak Latifah tanya. Saya nak share je lah. Saya pernah pergi blood swab yang RTK. So saya pergi di satu klinik. Memang dia punya nurse-nurse semua tu India lah. Dengan dia ada, kita nampak dia ada tattoo semua. Jadi dia suruh saya, dia kata, Puan jangan risau. Puan pandang, dongak belakang, baca bismillah. So saya macam rasa, saya rasa terhibur lah sebab awak pun tahu dia maksudnya dia nampak kita Islam, dia tak mau kita gemuruh, dia siap cakap macam tu. Puan dongak atas, jangan dongak atas, lihat, baca bismillah. Itulah nak kongsi saja. Itu saya kata orang bukan Islam sebut bismillah pun kita rasa best lah, betul tak? Itu orang bukan Islam. Kalau nurse Islam, akak sebut bismillah dengan izin Allah, akak sembuh nantilah. Kalau orang Islam cakap, kita lagi best pula. Benarlah kalimah Allah ni, dia membawa tenang pada hati. Saya dengar jawapan akak tadi. Akak kata, saya dengar, saya rasa best. Saya seronok. Betul. Itu betul, perkataan betul tu. Ini kan pula kita yang cakap. Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Hayati. Dengan nama Allah, aku makan. Bila ada nama, ada zat. Bila ada zat, ada sifat. Maknanya sifat apa? Allah yang meluluskan aku makan. Allah yang merezeki aku makan. Dan aku makan. Dia punya rasa hati lah macam tak sama.
But Assalamualaikum Ustaz. Sekadar pengongsian lah. Saya rasa kebanyakan tempat yang asimilasi antara bangsa asing dengan umat Islam tu, dia memang membuatkan mereka tu memang terpalit dengan kita dengan ucapan-ucapan harian. Sebab saya dah banyak jumpa macam contoh, kadang-kadang dia sendiri kita mulakan dengan bismillah, lepas tu ada sampai cakap syahadah la ilaha illallah Muhammadar Rasul, macam bila bergurau tu kan dia kata kau ni la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dia kata gitu. Jadi itu kita dengar yang banyak campur dengan orang Melayu. Jadi seronok mendengarnya kan. Kita saya doakan je lah kata macam tu. Alhamdulillah. Orang sini kalau kita rajin kan, sekali kita test, kau nak masuk Islam tak? Aku tengok kau ni dah macam orang Melayu lah. Kau nak masuk Islam tak? Dia kata aku tak faham. Okey, aku terangkan kau perlahan nanti kau cuba baca buku ni. Nanti aku terangkan kau, nanti kau masuk Islam. Nothing to lose, cakap dia. Kau takkan rugi apa-apa. Tapi hati kau akan lebih senang. Sekali kita test lah. Nanti lagi 6 bulan, tanya lagi. Kau nak masuk Islam tak? Masa cakap tu, doa dalam hati. Ya Allah, kau buka hati dia. Kau buka sekarang hati dia, ya Allah. Buka sekarang hati dia. Itulah. Itu ada peranan kita ni. Kita ada peranan. Okey, cukuplah pagi ni. Ni kalau kita nak masuk kerja ni. Nanti sambung ke depan. Wassalatu wassalam. Insan lah Ustaz macam ni. InsyaAllah. 1 jam 2 perkataan. Banyak, itu pun banyak. Alhamdulillah Ustaz. Boleh, kalau saya baca sekali, saya baca sekali, saya boleh habis. Satu muka ni 1 jam saya boleh habis kalau saya baca. Tapi saya ajar, saya kongsi macam mana saya dapat perkongsian. Macam mana saya belajar dulu, itu saya beritahu. Itu cara. Kalau pergi pondok, satu hari 1 word je serang. Alhamdulillah, serang. Alhamdulillah, bismillah. 2 jam tak habis. Begini. Ini tak detail. Kalau saya terang detail lagi, puji ni ada syarat. Syarat puji, rukun puji. Siapa pemuji, siapa puji, apa yang dipuji. Kalau saya terang itu, memang muntah. Saya dalam situ. Saya tahu kebanyakan yang dalam ni, yang 250 ni, kebanyakannya tak pernah dengan detail. Saya terang terpanjat. Jadi saya terangkan mana yang saya penting, saya terang dulu. Nanti lain kali kalau ada rezeki panjang umur, kita buka kita kedua, saya akan masuk lagi di bawah lah. Okey, Kak Indun, tanya Kak Indun. Kejap. Kak Indun tanya. Ustaz, pengajian kitab Aku Iman ni, kalau seminggu 2 kali tak boleh Ustaz? Seminggu 2 kali? Ada tak masa? Nak kena tanya dengan ni lah, penganjur lah. Saya boleh buat sendiri, tapi sebab benda ni awalnya dia penganjur. Kalau penganjur kata buat 2 kali, saya boleh buat 2 kali. Atau saya buat kelas saya sendiri lagi sekali. Tapi yang saya bimbang nanti orang yang menganjur ni dia tertinggal. Tahu, nanti orang pejabat ni dia tak ikut yang kedua. Nanti dia sambung dia jadi macam teropong-teropong lah. Kasihan nanti, lah koma ni yuk, koma nak belajar dulu. Tu penganjur ada Datuk Zarul tu. Kalau penganjur kata buat 2 kali, saya akan buat. Memang benda ni penting, saya tahu. Tapi banyak subjek yang kita nak belajar ni, fiqh, tasawuf, yang kita belajar malam-malam tasawuf. So kita belajar fiqh kan, lepas tu kita akan pusing bertauhid. Tapi tengok nanti kalau penganjur kata buat 2 kali, saya buat lah. Saya serahkan pada penganjur. Saya tak boleh, kalau nak buat kelas saya sendiri, baca kitab, saya dah baca kitab ni. Sebab kitab ni dah ada booking. Kalau saya sambung dekat air lain, bukan dengan penganjur, saya boleh buat. Tapi nanti orang yang kelas-kelas yang menganjur ni, dia tak dapat ikut. Jadi dia tinggal. Jadi saya sambung kat sini kan, dia ikut balik. Nanti dia jadi macam tak teratur lah. Dia selalu sikit. InsyaAllah. Ya. Okey, kalau kawan bukan Islam bagi kita salam contohnya. So kita macam jawab dalam hati ke atau macam mana nak jawab? Dia bukan Islam, kalau bukan Islam tak jawab. Tak jawab hukum ni tak jawab. Okey. Kita jawab apa? Tak jawab. Terima kasih Ustaz. Kita beri salam pun tak boleh, kita jawab salam pun tak boleh. Okey, cukup pagi ni. Nanti kita sambung. Malam ni kita baca apa? Awal bagi hati. Bagi hati. Bab pada menyatakan akan farash. Farash. Kita baca balik kitab tu, sambung kitab tu.
Okey, cukup InsyaAllah, moga Allah beri kita faham. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illa taghfirna wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Aku maaf, wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Kita kawan daripada MP. Terima kasih Hashim, Baru Zaman. Sikit, wah, my best brother. Boleh Mbak. Terima kasih Ustaz. عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله